بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال الله تعالى ومتعوهن. Perkara yang ketiga, hendaklah si suami berlemah lembut ataupun pandai-pandai fi ta'alluli tentang mencari sebab bitatliqiha untuk menceraikan dia min ghairi ta'nifin dengan tidak menggunakan kekasaran wastighfafin dan juga dengan tidak menggunakan mengejek atau memperlekehkan isteri dia wa tatyib qalbiha bihadiyatin ala sabilil imta'i dan menghiburkan hati perempuan melalui hadiah untuk menimbulkan rasa gembira wal jabri lima faja'aha min adal firaqi dan untuk nak menimbal ataupun untuk menghiburkan hatinya kerana bala yang menimpa dia, yang mengejutkan dia kerana susah hati bercerai dengan lelaki. Perkara yang tiga yang kita nak belajar malam ni adalah sambungan daripada perkara 4 perkara itu. Minggu lepas kita sebut bahawa seseorang suami bila nak bercerai juga, walaupun bercerai tu kira-kira yang tak suami, tak baik dah kita kira. Tapi kalau nak bercerai juga, dia kena jaga 4 perkara. Yang pertama, iaitu kita sebut hari itu, kalau nak bercerai, tunggu nanti perempuan kita tu ketika dia boleh semaya. Jangan cerai dia semasa dia dalam keadaan tak boleh semaya. Itu pun dalam masa dia boleh semaya, itu pun jangan jadi masa suci atau masa dia boleh semaya dan kitanya setubuh pula ketika tu. Jangan. Kena cari satu masa yang dia boleh semaya dan kita tidak setubuh pun dengan dia ketika tu barulah kita cerai dia. Tujuan penting dan tujuan besarnya ialah untuk nak menentukan bahawa kandungan rahim dia ni bersih daripada kandungan anak, daripada benih kita. Arti kalau dia boleh semaya, lepas kita setubuh, lepas pada setubuh tu dia nak cerai, maka boleh jadi dalam kandungan dia tu ada benih kita. Bila benih kita, maka payahlah, lambatlah dia nak lambat dia nak boleh kahwin pula. Bila pada 3 bulan tu dia mari tanda-tanda mengandung gitu begini tak lambatlah nak menghabis ke 9 bulan nanti beranak dulu juga banyak pula. So yang keduanya, bila nak cerai juga, cerai sekali sudahlah. Mana cerai lahmu sekali cerai. Jangan cerai lahmu pakai 3 rakun 3 selalu, jangan ajar mulut kita menguh dengan benda-benda hukum begini akan timbul masalah. Kerananya bila dia sebut hari itu, ya Allah Ta'ala buat 3 nah tu, dia sengaja dah buat 3 kali supaya tiap-tiap sekali kita bercerai tu kita dapat pengalaman. Boleh jadi bila kita bercerai sekali berasa susah, dia pun susah, kita pun berasa susah, duk seorang nak bini lain bekas ni, nak pula kalau ada anak pula timbul fikir gitu gini. Jadi boleh jadi kita nak rujuk balik. Kerana kalau kita cerai sekali itu boleh rujuk balik. Tapi kalau cerai 3 kali sekaligus, nak rujuk balik tak boleh. Dia kena tunggu Cina buta. Dan Cina buta itu memanglah tidak baik. Walaupun barang itu mana dari segi zahirnya, bila ada akad, bila ada ada ijab qabul itu boleh. Tapi dari segi tekniknya tak betul. Itu 2 perkara. Malam ni sambung yang 3. Yang 3 kata dia kalau nak cerai juga, kata dia an yatalattafa fi ta'allul bi tatliqiha min ghairi ta'nifin. Pihak si suami atau si laki dia kena berlemah lembut tentang mencari sebab. Ta'allul makna mencari elak. Maknanya bila kita nak cerai, kena wayak kerana tu. Ya kawan nak cerai dengan nama ni kerana ni. Semasa kita nak bela kerana ni tu, jangan waktu bik benda-benda yang menyakitkan hati dia. Kalau muka dia mau uduh kau, tiap dia mau bam kau, benda lagu ni jangan waktu bik, walaupun benda tu berlaku sungguh, tapi jangan waktu bik benda lagu ni. Kerana apa? Kerana benda ni boleh melukakan hati seorang perempuan. Dan hati manusia ni bila luka, dia tidak sembuh dah. Dia tidak sembuh. Walau dia sembuh pun dia tertarik.
Jadi benda lagu ni jangan ajar mulut kita sebagai orang lelaki yang mempunyai kesabaran, yang mempunyai jiwa yang kukuh. Jangan ajar buat perkara-perkara yang melukakan hati perempuan kita. Jadi artinya kalau setara nak cerah lolo tu pun kita dilayan lagi waktu perkataan yang melukakan hati isteri. Apa kata hak bini kita betul benar dan kita pun tak ada niat nak cerah, kau lagi tak boleh kita waktu benda-benda yang melukakan hati. Kalau kita nak main panjang lagi, kalau boleh nak pak tua nak jadi kan. Jadi waktu kalau perkataan yang melukakan hati isteri, terlalu amat tidak pandai kita waktu balik wajatan. Kata dia kalau nak bercerah sangat pun jangan main kasar. Dan sebutlah benda-benda yang tidak menyakitkan hati dia. Min ghairi ta'nifin, tidak menggunakan kekasaran, mana kasar, wastighfafin, dan memperlekehkan dia. Memperlekehkan orang puan kita, sebab itulah kawan nak cerang ada muka dia mau ni anak orang darat lah, orang kapung lah, orang apa semua, buah darat, buah kapung, buah hulu ni sangat-sangat memalukan orang puan. Jangan buat tubik benda lagu ni, kata dia. Wa tatibi qalbiha bihadiyatin. Di samping tu kata dia, kau nak cerah juga pun carilah hadiah dia. Maknanya ada kita balik sepuluh panggil gapo, kan tak panggil balik. Polis balik takut gapo. Kata dia kena ada hadiah. Patut kain batik Jawa kau, patut gapo, apa benda yang minat ke hati perempuan kita, walaupun kita bercerah, tapi dengan sebab dia tengok dia boleh jamu hadiah yang kita beri, patut cicing kau, patut tanus bedang kau, kata dia gapo pun beri ke dia, kata dia, supaya luka hati dia tu dapat ditimbang dengan hadiah yang kita beri. Wal jabri lima faji'aha min adal firaq, dan untuk jabar. Asal makna jabar ni belak. Bila kita patah, bila orang patah kan, pergi hospital buku. Jadi dia nak buku. Buku tu nak suruh hak tulang patah tu nak jadi kokek-kokek. Begitu juga hati perempuan bila kena cerah, hati dia dah mulai kokek-kokek, dah patah dah. Untuk nak timbang, untuk nak suruh jadi hati hak patah, hati hak luka tu tidak golek kokek-kokek, kita timbang dia, kita buku dia dengan hadiah-hadiah. Jadi hadiah-hadiah ni ibarat seming untuk nak menyelamatkan hati dia yang luka, seming hospital maknanya. Ajaran Tuhan tu, kita rajatan congok-angok ni bakal tidak berasa bergol sangat. Tapi kalau kena kita ni tukar, kita orang lelaki ni tukar jadi orang puan, kita merasalah bahagianya hidup dalam Islam. Kerana Allah Ta'ala reti benar masalah hati perut orang puan ni. Hati perut dia tak boleh sedih sikit. Luka dia, usin dia, berapa. Kemudian kata dia satu cerita yang membaca dalam Ihya Ulumuddin. Kana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mitlaqan. Sekali lagi. Wajjah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ba'd ashabi li talaq imra'atayn min nisa'i wa qala qul lahumā i'tadda. Satu hari Sayyidina Hasan Husain ni dua beradik, anak bagi Sayyidina Ali. Satu kali Sayyidina Hasan ni kirim setiri kawan dia untuk tolong cerah orang tino dia. Sayyidina Hasan dia nak cerah sendiri. Dia berasa malu kat mana. Dia kirim saya sebagai wakil. Dia lah rayak ke bini kawan tu, rayak ke dia bahawa kawan cerah dia. Cara dia menyebutnya, dia tidak kata cerah tak. Dia kata i'tadda makna tuan-tuan cik puan berdua bolehlah beredah. Boleh beredah lah. Jadi kalau sebut kata beredah juga arti cerah dari dia ni. Wa amarahu an yarfa'a illa kulli wahidatin 10,000 dirham. Dan Sayyidina Hasan suruh kawan dia sebagai wakil di cerah bini tu, suruh wakil dia beri pitihnya tiap-tiap seorang perempuan dia 10,000 dirham. 10,000 dirham jam hari tu banyak memang lah. Jadi artinya walaupun si Sayyidina Hasan cerah orang puan dia, tapi dia timah dengan pitih 10,000 riyal. 10,000 riyal banyaklah jam hari tu banyak dah. Jadi 10,000 riyal ni sebagai bayaran sagu hati ataupun kita panggil mut'ah. Cerita panjang dia begini. Tuan kita Imam Ghazali kata Sayyidina Hasan ni mitlaqan wa minkahan. Boleh bercerah, boleh menikah. Mitlaqan boleh tolak wa minkahan, dan boleh menikah. Kemudian satu hari kata dia, satu hari dia kirim sahabat dia untuk cerah dua orang sekaligus daripada perempuan dia. Baiklah kawan ni pergilah. Dia diri piti,
20,000 riyal untuk 2 orang perempuan. Setelah kawan tu balik, dia pun tanya, dia kata lagu mana jadi? Ditanya wakil dia ni terhadap perempuan, belah mana perempuan dia kata kawan tu, kata dia, amma ihdahuma fanakasat ra'saha wa tanakkasat. Kata dia, hak seorang tu bila aku pergi kata gitu, kata dia, maka dia pun tunduk kepala dia, wa tanakkasat. Dan aku tengok kepala dia tu, orang panggil terkoleh. Mula-mula tunduk, lepas tu kat terkoleh tu. Using. Kerana untuk lelaki dia cerah dia. Untuk lelaki pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan tu cucu Nabi kan, anak bersetif timur. Wa ammal ukhra fa bakat wa tahabat. Kalau seorang lagi tu kata dia tidak tunduk je, teriuk je. Teriuk dan wantahabat. Intahab maknanya mengisap-ngisap. Teriuk sampai ikut ngisap. Wa sami'tu taqulu mata'un qalilun min habibin mufarrid. Bila teriuk aku unjuk duit 10 riyal. Tubik di mulut puan nak cerah, dia kata, piti 10 riyal ni sikit ya kalau berbanding dengan lelaki yang dikasihi. Jadi suami dia tu memang dia sayang. Beri duit 10 riyal jadi apa kalau banding suami dia disayang. Maknanya seorang perempuan yang sayang pada suami, berilah apa saja harta untuk nak tukar dengan cerah, dia tidak akan berasa penukaran dia. Dia tidak terasa. Lebih baik ada untuk lelaki walaupun susah daripada wipiti banyak tapi tak ada untuk lelaki. Lalu Sayyidina Hasan pun tunduk. Buka cerita lah. Dan dia kata, lau kuntum raji'an imra'atan ba'dama farqtuha la raja'tu. Kata dia, kalau aku ni lepas-lepas dah beri rajuk, kalau aku ni pesen aku lepas pada cerah aku rajuk, kata dia, hak seorang ni aku rajuk lah, kata dia. Tapi tak ada arwah lah, pesen aku dah. Dan aku cerah, aku tak rajuk balik, kata dia. Itu satu hari. So, yang keduanya Sayyidina Hasan tu juga. Sayyidina Hasan tu juga satu hari dia dijumpa dengan seorang tok guru besar, seorang alim ulama yang besar zaman dulu, namanya Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Abdurrahman bin Haris bin Hisham ni memanglah terkenal alim dia, warok dia. Sayyidina Hasan ni dijumpa pergi ke rumah Abdurrahman ni. Bila siapa aku rumah Abdurrahman ni, dia kata bapa dia tak pesan hamba surgi. Makna kata yang Abdurrahman ni kata pada cucu Nabi ni, nama Sayyidina Hasan ni, dia kata bapa yang mari si rumah hamba. Kalau pesan-pesan pun tak apalah, hamba pergilah. Moga hamba ni walau belah mana tok guru besar pun kalau bunyi kata Sayyidina Hasan pesan suruh hamba pergi, hamba pergilah. Moga kamu ni cucu Rasulullah kan, bapa hidup payah-payah mari ni. Tapi Hasan kata al-hajatu lana. Kata dia, masalahnya masalah ajak ambo mari ni ada ajak. Jadi nak pesan-pesan tak penuh lah, moga ajak ambo. Jadi dah ajak ambo susah payah marilah. Qala wa ma hiya. Katanya siapa dia? Abdurrahman bin Haris ini tuan rumah ni, dia kata ajak ke apa? Qala ji'tuka khatiban ibnataka. Dia kata mau mari nak pindah anak puan tok guru dia. Dia pindah sendiri. Dia kata mau mari ni ajak ni nak menikah dengan anak tok guru lah, nak minta anak tok guru lah, kata dia. Fataqa Abdurrahman thumma rafa'a ra'sah. Abdurrahman tok guru tuan rumah ni tunduk sekejap, lepas tu bengong balik. Dia kata, wallahi ma ala wajhil ardi ahadun yamshi 'alaiha a'azzu 'alayya minka. Kata dia, hak semati yang nak sebut kata tok guru ni. Atas muka dunia ni tak ada lah orang yang berjalan atas muka dunia ni yang lebih saya hormati, lebih pada awal lah, kata-kata ni. Lebih pada awal kata ada lah. Seramai-ramai manusia hidup jejak ke muka bumi ni, nak cari satu orang yang benar-benar saya hormati lebih pada awal, tak ada. Walakinnaka ta'lamu anna ibnati bud'atun minni yasu'uni ma sa'aha wa yasurruni ma yasurruha. Wa anta mitlaqun fa akhafu an tutalliqaha. Kata dia, tapi tak tahu kata dia. Awal aku tahu bahawa anak puan hamba tu adalah daging darah hamba sendiri. Berasa rusing. Hamba ni berasa rusing kalau dia sendiri rusing. Dan hamba akan berasa suka kalau anak puan hamba suka. Kalau anak puan hamba suka, hamba pun suka sama. Tapi kalau anak puan hamba rusing hati, hamba pun rusing sama. Kata dia, wa anta mutlaqun. Kata dia, awal ni berhijrah. Kata dia, awal ni mengikut pengetahuan hamba sebagai tok guru ni, banyak sangat orang ada riwayat pasal orang cerah bini, cerah bini. Jadi kalau awal bini dengan anak hamba kata dia, fa akhafu an tutalliqaha, maka hamba memang takut awal cerah dia.
Wa in fa'alta khashitu an yataghayyara qalbi fi mahabbatika wa akrahu an yataghayyara qalbi 'alayka. Kata dia masalah cerai, nak cerai bini, nak cerai anak hamba tidak pelik lagi. Dia bimbang, kata takut bila bercerai hati hamba uguh. Hati hamba uguh naik bahasa benci kepada cucu Rasulullah. Dan bencinya seorang manusia pada cucu Rasulullah ni memang satu benda yang mesti kita tak boleh kata dia. Jadi dia oleh yang bikin kata dia pada kita duk balas ke dia, balas lun maknanya. Mana kita kira adik abang lah, tak kira wah, berapa orang ni adik kakak lah, tak salah cara lain maknanya. Hamba tak salah. Nak suruh hati hamba ni cuci semua, pandai bersih semua dengan awak sendiri sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita-cerita bercerai ni maknanya tidak cerita baru seperti cerita lama. Dan siapa kau periksa ada orang-orang tertentu yang bercerai bini bercerai, siapa kau periksa tu maknanya. Walau bagaimanapun Hasan, walaupun dia cerai orang Tino dia, tapi mut'ah ataupun kita panggil sagu hati tu diberi siapa berpuluh-puluh ribu seorang-seorang isteri yang dia cerai. 3. الرابع ألا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح. Yang keempat dan akhir sekali kata dia, tidak boleh tok lelaki buka rahsia retina. Baik pun ketika bercerai, baik pun ketika kita meneruskan perkahwinan. Bila seorang perempuan jadi isteri kita, pak kita nak buka rahsia dia depan orang tak baik. Sama ada ketika nak cerai, aku cerai bini buat plan buat tu buat plan buat ni. Rahsia tubuh dia, rahsia PA dia, rahsia tu lah kata dia. Tak boleh. Kalau kita rasa nak cerai, silakan cerai. Tak ada arah lah. Pakai gol lepas ikhtiar nak cerai juga, silakan lah. Tapi siapa aku duk royak keburukan dia kepada orang lain, jangan, minta maaf. Tak baik, sabar. Itu kalau nak cerai. Lebih lagi kalau kita tidak nak cerai dia. Tidak cerai dia, betul benar dia bini kita, dan kita nak teruskan hidup rumah tangga dengan dia. Makin lagi mustahak, kita tak boleh nak sebut rahsia-rahsia. Rahsia tidur sekali, rahsia sekelambu, rahsia sebatar, rahsia berapa kali. Ini tak boleh sekali-kali. Kita tak setuju. Nak cerai, tapi jangan sebut rahsia orang. Dia orang yang beri sebut. Orang yang beri sebut rahsia orang ni, caping orang lain pula akan sebut rahsia kita. Dia caping jadi begitu. Dan dalam satu hadis bahawa Nabi kita bersabda, Allah Taala cadang malaikat khah dari langit, kerja dia jum kedak rahsia ke. Ada malaikat khah Tuhan kirim dari langit, kerja dia ni dia panggil peronda lah. Kalau polis peronda tu kan, peronda makna cak lapo jalan, kerja dia jalan lah. Tujuannya nak tengok kalau ada kereta terbalik, kau accident, kau berapa, dia laku banyak-banyak ke hospital, kau berapa semua sekali. Begitu juga malaikat. Ada malaikat dia muka dunia ni, round dunia seluruh, kerja dia cari rahsia ke. Rahsia orang lagu mana? Kalau rahsia molek, dia kutip royak kat orang. Walaupun kita sendiri tak royak. Kalau rahsia udah, dia kutip royak kat orang. Walaupun kita sendiri buat tu habis sulit. Habis rahsia. Kita buat benda wudu tengah malam butuh. Kita buat benda wudu pakat susi-susi dua orang je. Kita ada sekarang ni tak tahu. Tahu juga dan. Capek orang panggil capek. Kalau tidak esok lusa, kalau tidak tahu tak depan, mesti orang tahu juga. Kenapa? Mereka ni kadang-kadang dia pergi berupa orang. Walau orang masuk kedai kopi tu pergi jumpa orang, dia royak lah. Dia royak rahsia. Kok yang molek orang kau. Kita sebagai seorang tok lebah buat benda molek. Tapi dengan sebab kita tok lebah, tak royak kat orang lah. Dia takut ria lah dia ni. Takut nak ria. Jadi tahu dah orang juga rahsia kita. Walau buat mana molek dia kita tuduh habis orang dan malah jadi ria. Tapi orang tahu juga. Melalui malaikat tadi. Kadang-kadang dia royak kat orang dengan bunyi suara je. Dengan cara dia bunyi mimpi. Kadang-kadang dia bunyi suara je. Orang tak tahu. Tengok gambar-gambar ni bunyi yoya. Tak tahu siapa dia. Dia kadang-kadang dia berupa orang ni duk buat kedai kopi gitu gini. Kita duk suka orang mana. Duk suka kedai babah. Kedai balori mana putih menai. Tahu-tahunya malaikat. Sengaja dia royak kat orang melalui dalam bentuk orang. Jadi oleh yang demikian, barang molek bila kita buat tak usah gaduh royak kat orang. Orang yang ketahu melalui malaikat tadi, dia bayar hudud, jangan dibuat. Walau belah mana sulit, walau belah mana rahsia pun jangan buat. Kerana malaikat tadi akan royak juga pusing kat mana. Buat hak malaikat sergadu royak kau kena royak kau orang panggil orang wartawan dah panggil kat TV lah berapa siang lah gambar. Tak sedut usni lah ada malaikat dia royak.
Faqad warada fi ifsha'i sirrin nisa'i wa'idun 'azim. Kata dia sesungguhnya telah datang dalam hadis mengenai dengan dosa yang besar terhadap orang lelaki yang duk buka rahsia orang perempuan. Rahsia orang perempuan orang tina dia sendiri maknanya. Dosa besar sangat. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل له لما طلقها قال ما لي ولامرأة غيري. Cerita orang juru yang tidak buka rahsia bini. Satu orang soleh, dia nak cerai dengan perempuan dia. Lalu orang tanya dia, apa yang nak cerai bini? Dia kata orang cerdik dia tidak buka rahsia bini. Jawab dia, orang cerdik dia tak buka rahsia bini. Bini kahwin kok kahwin nak cerai. Baik, duduk tarik, duduk tak lama dia cerai mati. Bila cerai mati, orang dia tanya pula, dia sekolahnya nak wayak lah, buat tidak bini dia dah. Dia bertanya, apa ni orang tanya dia, apa yang mencerai ada bini? Dia kata, bila aku cerai jadi bini jadi orang lain, dia kata dia. Bila orang lain aku nak mau kerja duduk buka rahsia orang, kata dia. Itu pula. Jadi ada seorang jawapan dia untuk nak melindungi diri dia daripada membuka rahsia orang. Inilah orang baik-baik. Habis tu berapa perkara? 4 perkara tanggungjawab seorang suami atau seorang tu lelaki terhadap perempuan yang dia nak cerai. 4 perkara dia nak balik. Habis sekarang ni pula huququz zawji 'ala zawjah. Tanggungjawab hak tu lelaki di atas isteri. Hak tu lelaki yang menjadi tanggungjawab isteri. Bila kita jadi bini orang, kita kena reti apakah hak tu lelaki yang mesti aku sebagai bini jaga dia. Supaya kita kata yang konsep bagi orang. Ni hak orang. Hak orang apa erti? Hak orang tak boleh ganggu, kena hormat, kena berapa muka hak orang. Begitu kita bila jadi seorang isteri orang, kita kena reti hak yang ditetap oleh Allah ke atas aku terhadap tu lakinya berapa dia. Mula-mula kali kata dia ala zawjati ta'atu zawji fi kulli ma talaba minha mimma la ma'siyata fi. Wajib atas seorang isteri taat pada laki dia semua setiap benda yang tok lelaki dia minta daripada dia, syaratnya benda tu benda tidak maksiat. Sebagai benda yang tok lelaki minta daripada bini dia, maka perempuan dia, bini dia mesti taat. Asalkan barang yang tidak maksiat sudahlah. Itu kaedah secara umum. Waqad warada fi ta'zim haqq az-zawji 'alayha akhbarun katsira. Kata dia sebenarnya datang dalam hadis tentang mesti menghormati, tentang mestinya seorang isteri hormat hak tu lelaki, datang kepada dia akhbar yang banyak. Maknanya kalau kira ayat, kalau kira hadis, banyak benar. Ayat pun ada, nak-naknya hadis. Dalam hadis banyak benar menyebut apa hadis-hadis yang meminta seorang isteri benar-benar hormat dan taat pada tu lelaki. Banyak benar kata dia. Misalnya, qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana orang perempuan yang mati dan tok laki dianya redha daripada dia, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Mana-mana perempuan yang mati dengan keadaan tok lakinya redha daripada dia, perempuan itu masuk syurga. Seorang perempuan yang mati meninggal dunia dengan keadaan tak ada petiki apa pun dia dengan tok laki dia. Waktu dia berlaki bini dengan tok laki dia ni, tak ada petiki apa. Tak ada denda, tak ada petiki apa. Duduklah keadaan bahagia, seumur, orang panggil amal sentosa seumur. Tengah-tengah begitu dia mati. Maka perempuan Nabi kata masuk syurga. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. Hadis yang keduanya satu dengan hadis tadi. Mana-mana perempuan, bila seorang perempuan sembahyang cukup 5 waktu, puasa cukup boleh puasa, dan jaga faraj, jaga kemaluan dia, tidak berzina, tidak apa,
wa ta'at zawjaha, dia taat tu laki dia, dakhalat jannat rabbiha. Nabi kata mesti dia boleh masuk syurga Tuhan dia. Jadi pendeknya Nabi kita letak taat ketuk laki ni setara dengan semaya baik. Perempuan yang waktu dia hidup dia semaya 5 waktu, dia puasa molek, taat ketuk laki, kemaluan dia jaga, tidak berzina dengan apa, maka Nabi kata dia akan masuk syurga Tuhan dia. Artinya semaya, taat ketuk laki, puasa, taat ketuk laki ni bagian setara berlaku. Sebagaimana puasa ni wajib, sebagaimana semaya ban ni wajib, maka tarah yang sama Nabi kita letak masalah taat pada ketuk laki. 2. Yang 3, qala Ibn Abbas, atat imra'atun min Khas'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun ayyimun wa uridu an atazawwaja fama haqqu az-zawj. قال إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه. 2. Yang ketiganya kata dia cerita satu orang puan daripada kampung Khas'am. Nama bagi sebuah kampung Khas'am. Perempuan kampung tu mari mengaji dengan Rasulullah, tanya khabar. Ya Rasulullah, dia kata saya ni inni mar'atun ayyim. Saya ni perempuan tak ada lelaki lagi. Wa uridu an atazawwaja, ada sekarang ni saya berasa nak kahwin. Fama haqquz zawj. Oleh itu saya nak tanya kamu ya Rasulullah, gapo dia hak tu lelaki? Hak tu lelaki yang duduk atas batu kepala aku, yang aku duduk pikul si malam, hak dia ni gapo dia? Kalau aku boleh tu lelaki. Jawab Nabi, inna min haqqiz zawji 'ala zawjati. Hak tu lelaki yang mesti dipikul oleh isteri. Idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Bila tok laki nak dia, dan tok laki pujuk rayu terhadap tubuh dia, walaupun ketika itunya perempuan duduk atas belakang utara pun, dia tak boleh sekali-kali berdalih, dia tak boleh sekali-kali buat mahal. Maknanya hak seorang isteri mesti beri tubuh dia pada tok laki. Bila tok laki nak ke dia, walaupun dia duduk cacing atas belakang kuda dah, dia nak pergi dah. Kalau kita kata dia start kereta dah, kalau dia start kereta dah, tu dia kata naik dah, naik kuana kat raya dia sebentar. Dia kena mati kereta kena naik. Ini hak seorang isteri. Jangan doa dalih tu dalih amun nak ikut jabak lah, amun dia buat tu ni, itu kalau bukan perkara kerja Adamu. Kerja Adamunya mesti taat pada tok laki. Bila tok laki nak pada apa ni tubuh dia sendiri. Kalau kita kata kampung kata kalau duduk takarnya dapur sekalipun, duduk kukunya sekalipun, kalau tok laki nak kena buti kukunya, buti. Tu dan tu dia masuk kita. Itu habis ibarat Melayu dia habis mudah dipahami di semua. Situ nak wayaknya bagaimana perempuan mesti taat pada tok laki. Kitanya wajatan bila dengar gini kan, berasa gagah sahaja kan. Sebesar kita. Tapi kita kena ingat nafkah kita dari perempuan kita 100% naik atas kita. Kamu duk sebut sama bulan ini kerana dalam masyarakat kita ni duk timbul sangat orang tina kena taat tok laki, orang tina kena taat tok laki, duk rapik hok ni siang malam, kadang-kadang naik cemuh orang tina, naik perik. Setengah-setengah orang puan tu bila cerah tak sip laki dah. Kenapa perik? Jauh kau taat tok laki. Kita tidak latih masalah nafkah tok laki pada bini, tak latih hok tu latih sebelah. Jadi orang tina pun tak latih. Hidup senyap. Dia tahu dah orang jatuh duk latih taat tok laki. Apa dia mau tak latih? Iyalah kawan taat tok laki. Dia mau kena wajib nafkah kawan. Dia tak say latih hot itu salah dia. Jadi malam ni kena latih kedua lah. Balik hot tina kena latih masalah nafkah. Balik orang jatuh kena latih masalah taat. Barulah ada perimanan. Barulah ada keadilan. Dan Islam ni memanglah agama adil. Bila Tuhan wajib hot ni, adalah benda hok haram balik sana tu pula. Dia begitu dah. Dalam Ihya Ulumuddin ni dia sebut sekarang lagi. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin wa ahida ila imra'atihi alla tanzila min al-'ulu ila as-sufl wa kana abuha fil asfal. Ceritanya satu orang keluar berjalan jauh. Tu lakilah seorang suami, kedai tuannya dia keluar jauh pergi mencapai kanu menego ke kanu apa Allah alam lah. Belum daripada turun rumah tu dia pesan kat retina dia, jangan turun bawah. Arti rumah kita rumah dia latih lah. Dia duduk latih bawah. Jadi waktu nak turun tangga dia pesan kat retina dia mau jangan turun bawah.
Moga makan minum air api apa ada belakang dah atas. Tunggu apa? Apa duduk bawah, tingkat bawah ni sakit. Maka dia perempuan ni tak ada nak buat, nak turun. Untuk lelaki pesan jangan. Tidak nak turun, ayah sakit. Banyak laguan. Dia pun kira utusan dia pada Rasulullah. Sekiranya satu orang pergi jumpa Nabi, tanya betul, belah mana ya Rasulullah, ayahnya sakit, dia duduk lapisan bawah, duduk tingkat bawah, akunya duduk atas, nak turun. Apa ni untuk lelaki kata jangan, tidak nak turun, takut berlaku kepak. Nabi jawab kan, ati'i zawjaki. Nabi kata alih, mu kena taat ketuk lelaki. Famata. Tak lelaki tak turun, dia teriak atas sarai lah, nak turun, takut berlaku ketuk lelaki. Akhirnya pak ni mati. Fasta'marathu. Maka perempuan ni kirim pula orang pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayah aku sakit hari tu mati dah, boleh ke tak aku turun melawat ayah? Faqala ati'i zawjaki. Nabi kata tanya, taat ketuk lelaki walaupun mati, walaupun berapa, taat. Fadufina abuha. Maka lalu orang bertanya lah ayah dia. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Bila sudah tanya ayah dia ni, keadaan dia pun waktu sakit pun tak boleh cara, mati pun tak boleh kita tengok muka nah. Nabi kita pula kiri orang diroyak pada hotina ni, royak dia bawa Allah Ta'ala pun dosa ayahmu, kerana mung sebagai seorang anak taat ketuk lelaki. Tuah mung sebagai anak yang soleh taat ketuk lelaki, jakit tuah sampai kayahmu bila kubur. Tuhan pun dosa ayahmu. Hidup kita ni, para hadirin semua sebenarnya nak kau begitu je. Hidup kita nak pada Tuhan ni rela. Walau belah mana susah kalau Tuhan rela, tak apa. Belah mana susah. Kau ni Nabi kata, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi kata, hei Tuhan, kalau mu tak marah je kat aku, tak apa. Orang nak kata guano, orang nak buat guano kat aku, tak apa. Asalkan mu seorang jangan marah, sudah. Nabi kata lagu tu dia doa dia ketika dia balik daripada Taif. Waktu Nabi keluar ke negeri Taif untuk nak dakwah di sana, kerana orang Mekah tak terima dakwah dia, pergi ke sana, harap orang sana terima, tahu-tahu orang tagung dengan batu. Tagung dengan batu, lepas apa semua sekali, siapa aku keting tu berdarah. Darah tu usin tak ada orang buat doa panjang. Lalu Subna kata, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Tuhan, darah lah. Orang pun tak terima dakwah aku, kaki aku berdarah, aku pun lapar, begitu begini. Tak apalah Tuhan, asalkan musuh jangan marah, dah pergilah nak jadi guana aku, tak ada masalah. Jadi begitu je kan. Jadi masalah kita hidup dalam muka dunia ni nak cari keredaan Tuhan. Belah mana kita jadi bini orang, aku jadi tuk lelaki orang, aku jadi tuk guru orang, aku jadi pegawai kerajaan, aku jadi Perdana Menteri, aku jadi berapa. Tumpuan utama hidup sebagai seorang Muslim ialah nak cari ibtigha wajhi rabbih, untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiap-tiap orang yang matlamat hidup di sini, dia cari harta banyak mana pun insya-Allah selamat, cari ilmu banyak mana pun insya-Allah selamat, cari pakat tinggi mana pun selamat. Kalau matlamat hidup kita tidak apa kepentingan diri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau pikak kau yang tak ada pasal-pasal, Tuhan pun dosa dia, kerana tuah anak tino dia ni benar-benar taat pada tuk lelaki. Pasal lagi dosa lagi banyak lagi kita baca lah jajaran sekali jumpa ni. Wa dzakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Satu kali Nabi duduk syarah, dalam ucapan dia dalam ceramah dia timbul masalah perempuan. Ceramah mengajar terlibat masalah perempuan. Faqala حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. Nabi kata betina ni mengandung lagi, beranak lagi, bui susu, wipek orang panggil lagi, pak tu duduk bercakap anak-anak lagi. Semua ni benda berat berlaku. Benda berat ni kalau tidaklah kerana masalah dia dengan tok lelaki, padan dah. Kalau perempuan tak dikalunya semayang agak, masuk syurga padan dah. Nabi kata kalau orang tina ni padan masuk syurga, boleh masuk syurga ni padan satu je. Padan yang susah dia tu kandung anak, padan susah dia beranak, padan yang susah dia duk wipek ke anak, padan duk susah dia apa ni mandi anak. Kalau dia ni pula tak apa semayang dah pula, dia tidak buat masalah apa dengan tok lelaki, padan tu dah untuk masuk syurga. Jadi syurga ni bagi orang puan bukan masalah payah sangat.
Kerana susah payah hidup dia jauh daripada mengandung sampai ke berapa tu memanglah Tuhan menghargai jauh daripada mengandung sampai ke anak besar berperangan molek ni bukan kerana lain kerana rutin ada dia ni. Maka dia semaya cukup dekat tak. Jadi dia tidak ada masalah apa dengan tok lelaki kat padang waktu dah masuk syurga. Tak payah warna dah. Tapi kalau dia mengandung tu mengandung lah, beranak tu beranak. Tapi kalau dia dengan tok lelaki ada masalah ni semaya pula tak cukup pula gak. Tak ada arah lah dia. Nasib tak baik lah. Tapi tak ada masuk syurga dia ni. Jadi kita kampung para hadis semua nak kita orang kampung, orang Tino kampung. Kerja buat luar tak ada. Nak pasal perempuan yang orang panggil beranak tu kerek sikit kan. Jadi orang perempuan yang beranak kerek, lepas sorang, susahnya dia pucat, kelak tubuh tak cukup darah, kata doktor letih semua. Acu-acu nak besar, kandung pula. Acu-acu nak berjalan, kandung pula. Perempuan macam ni, kalau dia semaya cukup pada 5 waktu, dengan tok laki dia panggil beres, dah budak-budak, tak ada masalah apa, garanti syurga. Dia tak ada masalah apa, dia duduk rumah. Dia orang tak ada masalah apa. Ibu dia tok laki dia pun apa orang panggil tak ada masalah apa dengan dia. Apa lagi sebab tak ada syurga Tuhan. Mungkin lepas seorang-seorang anak dia jajar molek dia didik molek gapo mau jadi anak-anak soleh berlaku anak berdua berlaku. Apa lagi masalah dia dengan syurga dia? Tak ada masalah apa. Lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fin nar fa idzan aktsaru ahliha an-nisa'u فقلنا لما يا رسول الله قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير يعني الزوج المعاشر. وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء فقلت أين النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. Nabi kata malam aku naik ke langit tu aku pergi tengok juga ke dalam neraka. Malah aku naik ke langit bulan Rajab ni kan. Bulan Rajab ni habis dah kita. Habis dah. Baiklah. Bulan baru habis ni Nabi kita naik ke langit. Dan masa Nabi naik ke langit Nabi tengok macam-macam perkara. Termasuk Nabi kata aku berjenguk dan neraka tengok. Faizan aktsaru ahliha an-nisa. Tengok situ orang tino. Tengok bucunnya orang tino. Tengok bilik tu orang tino. Sebahagian besar daripada penduduk neraka ni kena kat orang tino. Faqulna lima ya Rasulullah. Bila Nabi kata lagu tu maka pendengar kok bagi awak tin pakat tanya dah apa ya Rasulullah pokok kami banyak masuk neraka. Qala yukthirna al-la'na wa yakfurna al-'ashir. Nabi kata yang jadi orang puan ni ramai kerana beri berdoa menyupuh. Beri nyupuh dan tak perga budi tok laki. Supuh tu supuh tok laki, kau supuh kanak, kau supuh kau berapa tak tahulah. Tapi pesek ni pasti supuh tok laki lah. Nak pula kalau rumah tu kita orang miskin duduk dekat rumah orang kaya sikit. Bini pula bahasa berani nak jadi orang kaya. Ketika tu dia padu tengok lah. Rumah orang tu cap, kita rumah kita dak. Dak tu dia ini lah sikit. Rumah orang tu ada motosikal, kita dak. Orang tu gola semua, kita dak. Orang tu dekat raya gak, kain lansir tukar baru lah anak-anak pakai baru-baru berlaku anak kita lah anak betul. Jadi hati tu lelaki ni gelegak semua pergi cari harta pun bepan lah balik rumah bini. Jadi tak ada sebenarnya semua tu lelaki. Perempuan macam ni Nabi kata ni lah punca yang menyebabkan orang tina masuk neraka banyak. Dia tidak sedar. Nak kalau tu lelaki ni bahasa jenis rajin. Tu lelaki tidak bahasa jenis belong, bahasa jenis rajin cari harta betul benar. Apa yang ada bawah ke dia? Kalau tu lelaki tu bahasa-bahasa belong kau berapa tu masalah lain lah. Boleh kita nasihat boleh gapo tapi jangan supuh nasihat boleh. Tapi kalau tu lelaki kita ni tahu dia ni awal soleh semaya tak tinggal gati taksi boleh pergi sama 20 jima awal balik gitu gini pin. Kalau dah boleh sikit hak guna rezeki tu hai. Berapa orang panggil rezeki di tangan tu hai. Ikhtiar tu mulut kita tapi bagian sikit banyak di tangan tu hai. Maka jangan buat lacam mulut, jangan wakil orang enggak panggil dengan tu lelaki ni jangan. Kita baca perhatian. Qalat Aisyah radhiyallahu anha atat fatatun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni fatatun ukhtabu fa akrahu at-tazwij. Satu budak muda perempuan kita panggil gadis, seorang anak gadis pergi jumpa Nabi. Lalu kata ya Rasulullah saya ni masih muda lagi, masih gadis lagi dan ada orang pinang saya. Tapi saya sendiri tak save kahwin.
taksir kahwin. Fama haqquz zawji 'ala al-mar'ah. Tapi bila taksir pun ditanya. Dia kata hak gapo? Hak tok lelaki di atas seorang isteri itu gapo dia? Qala kana min faraqihi ila qadamihi sadidun falahastahu ma addat syukur. Kata dia, Nabi kata, kalau jok di ujung rambut, sampai ke ujung kaki tu lakimu tu ada nanu. Pala pun nanu, tubuh pun nanu, pah kaki pun nanu. Kudih lah kaki dia. Pah tu mu jilat dengan lidah. Nah, cuci tu bukan cuci dengan air, cuci dengan kapah dok mu jilat. Nanu tu lakimu tu dengan lidahmu pun ma'addat syukrah. Mu tidak boleh menyempurnakan syukur daripada tu laki. Mana kalau mu jilat dengan lidah mu pun mu tidak boleh bayar lagi budi baik tu lakimu. Apa kata kalau mu tak cara lalu nak tu laki sakit. Waktu kau lagi teruk. Qalat afala atazawwaj. Budak ni bila dengar lagu tu dia pun naik gerung. Naik gerung tak ambo tak laki lah ya Rasulullah. Ambo tak nikah lah. Budak doa. Qala bala tazawwaji fa innahu khair. Nabi kata boleh kena nikah. Daripada duduk saja, daripada seorang diri tidak ada tok lelaki, baik ada tok lelaki. Baik ada tok lelaki daripada duduk membujang kawan, tak boleh. Seorang perempuan lebih baik dia ada lelaki daripada dia duduk seorang. Walaupun besar, walau bagaimana berat sekalipun tanggungjawab seorang isteri terhadap tok lelaki, tapi bila isteri itu setia betul, buat betul, maka tak ada masalah. Dan boleh pahala dah pula dengan khidmat pada lelaki. Itu dia. Kemudian wa min haqqihi kemudian kata dia wa min haqqihi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi izni. Terbalik kita. Wa min haqqi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi izni. Setengah daripada tanggungjawab juga bahawa hak tok lelaki juga, setengah daripada hak tok lelaki yang mesti dijaga sepenuh oleh isteri, bahawa perempuan ataupun isteri tidak boleh beri seperkara pun daripada rumah dia, rumah tok lelaki, kecuali dengan izin tok lelaki. Seorang perempuan bila mari duduk di rumah kita, rumah tok lelaki, segala barang yang ada atas rumah kira hak tok lelaki. Tidak boleh dia nak ambil barang ni beri ke orang lain, kecuali dia kena minta izin tok lelaki dulu. Apa saja pun benda hak duduk atas rumah, makanan, minum, kain, baju, pisau, parang, berapa atas rumah tok lelaki, maka dikira barang tok lelaki. Dan tidak boleh sekali-kali seorang isteri pandai-pandai nak ambil beri barang ni beri ke orang lain, illa biiznihi, walaupun dengan izin tok lelaki lebih dulu. Kalau tok lelaki kata tiga-tiga aku yang buah gapo lah, naiknya ke gapo lah, pahala seperti duanya tu ke rumah orang tu, orang ni guru dia yang tak panggil lah budak-budak dekat ni makan. Tak apalah. Tapi kalau tok lelaki tak kata, jangan buat. Walaupun kita nak beri ke orang kecil lenyap sekalipun, tapi sebab barang ni barang tok lelaki kita, tak boleh buat pandang-pandang. Masalah kerja kedua. Soalnya sekarang masalah kerja kedua. Bila kerja ni sama ada makan gaji ke ataupun nego ke apa, tu lelaki nego cara dia, bini nego cara dia. Agama kita diberi peluang kepada orang Cina memiliki harta. Ambo ni tidak serupa orang putih. Orang Eropah ambo sebut dah sekali hari tu, kau duduk sini kau sebut mana. Orang putih pah kelala ni pun perempuan yang jadi isteri orang tidak boleh nak tasarruf, tak boleh nak buru harta dia 100% kecuali dia kena berikat dengan tu lagi. Itu orang Eropah. Islamnya beri peluang kepada orang perempuan memiliki harta dia. Harta ayah dia beri, hak mak dia beri, hak boleh dengan titik peluh dia buat tepung kau begitu begini, buat kuih beri pergi jual kedai, bayar ni hak dia 100%. Baik. Kalau dia nak beri barang dia, nak beri barang dia tak ada apa dia. Gaji dia nak beri sama sekali kepada budak, tak ada apa-apa. Dia tidak mustahak minta izin daripada tok lelaki untuk nak bersedekah barang dia sendiri. Yang minta izin ni ialah harta tok lelaki.
nyo tanah tok laki durian hok tanah tok laki dia tak boleh buat tanah kecuali dia kena minta izin. Dan izin ada dua. Satu dia panggil izin mutlak. Dalam istilah fiqh kita dia panggil izin mutlak. Izin mutlak di mana kita kira izin sekali je. Mula-mula kita berlaki bini dia kita royak. Dia mau ni nyo kita ni nyo kawan Jadi kalau ada naiknya ke apa, kalau ada orang mari jumpa nak mau ambilnya ke kabui lah atau sudah ambil rega lah. Jadi kalau pesing kata etuk laki macam tu ni ke urus orang kapunya bahasa pesing bui sama-sama, maka bini bolehlah bui sama-sama. Mulakan dia bahasa pesing tahu etuk laki dia ni bahasa pesing nyak sekali begitu sekali bini. Sekali dia bui, sekali dia marah, sekali dia bui, sekali marah. Ketika tu bini tak ada pandang. Kalau nak bui juga nak tanya, abang, lah mana tak? Awak mari nak jumbonya gitu nak gapo lah, pisang kau bergapo, kau pitih mah kau bergapo, ketika tu kena minta izin sama-sama. Itu panggil izin qayak. Serupa juga masalah tu tangga nak pergi mana-mana. Kalau tu lagi kata nak ikut dabi lah ataupun nak ikut rumah tu lah. Pesing cara dia cakap tu pesing sama-sama. Pasal pesing bui orang panggil gapo orang panggil open ticket lah, maknanya tiket terbuka, boleh nak tulis bila-bila mana tak apalah, shuttle flight mana boleh gitu, boleh pergi sama-sama tak apalah gitu. Tu hamba nak sebut sekali. Ada orang tanya mengenai dengan taklid. Siapa dia tak ingat, hamba tolong siapa lah siapa dia tanya. Seorang tu lelaki bertaklid. Kalau pergi rumah orang ni jatuh cerah lah. Itu taklid tu biasa bagi kita orang Melayu ada penyakit taklid. Kemudian soalan yang orang tanya hamba lebih kurang dalam sebulan seminggu baru ni. Apa kata kalau dia nak cuk balik? Tok lelaki kata, tak apa lah ni aku berilah kemuri. Jadi hamba ni jawab mulut ni. Hamba kata apa? Sebenarnya tak boleh. Bila kita bertaklid, dia tak boleh. Dia kena janji. Dia tak boleh tarik balik dah taklid. Dia hamba bertukar dengan masalah supuh. Masalah bersupuh. Kalau kita bersupuh, wallahi mu tak boleh pergi. Ni tidak boleh pergi ke rumah ni. Kita kata ke bini dia. Tak boleh tau. Wallahi mu jangan pergi. Kalau pergi, apa namanya? Bersupuh namanya. Kalau kita bersupuh, kita boleh cuk balik. Tapi syaratnya kita kebayar keparat. Dia sebelah kambing, kau bergapo. Tak ada cara dia lah. Seposo, kau bergapo semua sekali. Itu cara dia ada. Kalau bersupuh. Tapi kalau masa taklid begitu, dia tak boleh cuk balik. Dia sekali taklid, dia berhenti tidak ada ayat. Berlaku juga. Kalau ni bias mati, buat mati benda hak tu lelaki bertaklid, dia jatuh syirah. Jatuh syirah ada apa? Nak pergi pula tak apa, buat tidak bini dia ni maknanya. Gitu. Dia minta maaf namun dan tarik balik ni kalau ada siapa dia dalam majlis malam ni tanya apa masalah taklid. Bila seorang tu lelaki taklid dengan bini dia, jangan buat gotu, jangan pergi sini, jangan makan gotu, jangan goni. Kalau mau buat juga jatuh syirah, maka tu lelaki tak boleh cuk balik. Ini berat pun, jangan sebab tu mulut jangan diberu sangat. Tak tarik dengan bini. Dia tak boleh tarik balik. Tak boleh lah. Bila berlaku, dia habis, jatuh cerah. Habis cerita tak apa. Dia tarik ni berat benar. Dan cerah sekali cerah, habis cerita. Allahu Akbar. Kata dia wa in fa'alat apa nama ni? Fa in fa'alat zalika kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Kalau retina ni buat juga. Mana tu kalau bayar tok lelaki, harta tok lelaki dia bui juga kat orang. Dengan tidak seizin tok lelaki, kalau bini ni bui juga kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Dosa tu naik atas bini dan pahala boleh ke tok lelaki. Pahala boleh ketuk lelaki, dosa naik atas bini. Kerana bini dia tasarruf, dia urus harta orang lain yang tidak seizin. Walaupun orang lain itu kena ketuk lelaki dia sendiri. Wa min haqqihi alla tasuma tatawu'an illa biizni. Dan setengah daripada tanggungjawab yang mesti dijaga oleh isteri juga, bahawa seorang isteri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izin tok lelaki. Perempuan ni bahasa jenis orang lebar misalnya, bahasa jenis orang warung, jenis orang dakwah kita panggil lah. Jadi dia orang warung bergapun, puasa nak puasa nyau gapo. Sedangkan tu lelaki dia tidak bayar.
Kerana boleh jadi isteri apa untuk lelaki dia nak ke dia setubuh pasal hari apa semua sekali. Ketika tu dia kata mana? Dia nak kata setubuh boleh tapi hamba puasa tak boleh. Abang tak boleh hari ni hamba puasa tak boleh. Walaupun dia puasa, sedangkan puasa ni kira ibadat pada Allah Ta'ala, pun tidak boleh nak puasa sunat kecuali kena minta izin untuk lelaki dulu. Abang mau nak puasa esok boleh pada. Jadi untuk lelaki ni kalau reti kan, tidak jadi kan. Kalau dia puasa dia kata tak boleh, tak boleh kawan saya. Kawan cuti duduk rumah minggu juga. Bahasa tak boleh. Bahasa nak makan maknanya. Tak boleh. Tak boleh tak sah. Dan itu berpahala. Dia dapat pahala. Kalau perempuan dapat pahala kerana dia beri peluang pada laki dia apa nama memperkenalkan hajat. Fa in fa'alat dhalika ja'at wa 'atashat wa lam yataqabbal minha. Kalau dia berkerah juga puasa juga, ada kata leh kawan puasa muka lama tak puasa sunat. Bulan ni bulan fadilah muka tu bulan ni syarah dia muka dia mengaji dia gitu kan. Nah kata dia ja'at, lapar lah dia, wa 'atashat dan dahagalah dia, wa lam yataqabbal minha, tapi Tuhan tidak akan terima puasa daripada perempuan. Kita ibadat ni bukan ibadat semata-mata. Ibadat kita nak suruh Tuhan terima. Kalau ibadat dah siapa tanya semaya kain puasa tak Tuhan terima kau tak terima kita tak percaya, itu bukan cara orang Islam. Ni satu benda yang kita kena faham. Ibadat yang kita buat masjid, ya besar tak belajar cakap buat masjid lah, musabaqah Quran dan berapa, dan mu kena reti ni bagian ibadat. Tuhan terima kau ibadat ni. Iti habis, gotu gani habis. Tuhan terima kau terima tak terima ni ada kaedah dia. Itu dia duduk. Dari masalah perempuan semaya, perempuan puasa, apa ni masalah perempuan puasa sunat dengan tidak seizin untuk lelaki ni, janganlah kita fikir kita dikira buat ibadat je. Terima tak terima kita tak kira dah. Jangan. Bila kita buat ibadat walaupun bismillah sepatah, walaupun sedekah duit 10 sen, walaupun kita mengajar sepatah, walaupun kita mengajar seminit pun, ibadat yang kita buat ini tujuan nak suruh Tuhan terima. Dan Tuhan, bila kita Tuhan terima ibadat kita, hak itulah menjadi harta benda kita di akhirat kelak. Orang panggil harta benda, orang panggil cagaran, orang panggil asid, kau gapa semua sekali, itulah benda. Jadi kalau Tuhan tak terima, apa sebab gapa? Lapak kepala saja, lapak kering muka saja. Sebab itulah belum daripada kita nak puasa sunat, kita wayak untuk lelaki dulu boleh ke tidak. Kalau untuk lelaki kata tak boleh, tak usah. Wa in kharajat min baitiha bighairi iznihi la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a ila baitihi aw tatu. Kalau dia tubik perempuan ni keluar daripada rumah dia dengan tidak seizin untuk lelaki. Untuk lelaki kata jangan pergi ke mana lah. Kelip-kelip tajuk rumah. La'anatha al-malaikatu. Malaikat semua, malaikat langit laknat belaka hatta tarji'a, berhenti dia balik semula ke rumah, aw tatuba, ataupun dia bertaubat. Minta maaf lah abang, minta maaf lah banyak-banyak abang. Amba tubik kan lebih salah, amba tak ingat lah berapa. Tak apa. Kalau untuk lelaki ni terima taubat, tak apa. Kalau tak terima taubat kat sepanjang hayat kita disupuh oleh malaikat. Bukan sahaja dua malaikat, al-malaikatu, segala malaikat langit, segala malaikat bumi. Fahuququz zawji 'ala zawjati kathiratun. Oleh itu kesimpulan kata dia, hak tu lelaki yang mesti dipikul oleh bini banyak. Wa ahammuha amrani. Kata dia yang paling penting yang dua perkara ya. Walaupun tanggungjawab isteri terhadap tu lelaki ni banyak, tapi kalau kita nak kecil jadi bunyi dua perkara ya. Yang pertama kata dia, ahaduhuma as-siyanatu was-sitru. Kalau yang pertama yang jadi nombor satu kata dia ialah jaga diri dan tutup diri. Jaga diri, jaga tubuh dan jaga maruah, jaga air muka dan jaga tubuh. Ini kalau mustahak bila kita ni jadi bini orang. Jaga diri, tubuh kita dan jaga air muka kita, nama baik kita mesti jaga, jangan dicabuli hormatan kita. Wal akharu tarkul mutalabati mimma wara al hajah wa ta'affuf an kasbihi idza kana haram. Kata dia, selaginya nombor dua, jangan duk minta natuk lelaki benda hak tidak perlu. Benda hak tidak menjadi keperluan, tak usah waktu bik depan tok lelaki. Benda hak tidak menjadi keperluan kita. Hak tok lelaki nak beri juga, alhamdulillah. Tapi nak minta benda yang bukan satu perluan, jangan kata dia. Watta'affuf an kasbihi idza kana haraman, dan juga kena tunjuk berjuru. Kena tunjuk kita niati baik mengenai dengan perusahaan tok lelaki. Kalau perusahaan dan kerja tok lelaki ni kerja tak betul, tok lelaki kita pasal kerja tak molek.
Kerja bagi harian kita kira. Kerja pak judi, kerja tempat buat arak, kerja tempat berapa. Tempat judi, tempat harian lah maknanya. Bila kita tahu tok laki kita ni buat kerja benda harian, kita kena ta'afuf. Ta'afuf maknanya kita kata abang ambo tak sih kau ni abang. Kerana ambo tahu abang cari duit ni cara tak betul. Jadi ambo tak sih kau ni ambo okey lah, ambo nak makan sendiri, belalah ambo tunggu sambal makan nasi. Tapi sifat kata barang haram hok abang buat balik ni, ambo minta maaf ambo tak si masuk deku ambo. Kerana bila masuk deku ambo gak jadi daging darah, jadi air susu anak gitu gini, maka ambo tak si wipek kok pada anak ambo air susu yang lahir daripada makanan haram. Wayak betul betul lelaki gitu. Biar bini lebih lebar daripada tok lelaki. Dia suka kau bini tu mana orang panggil ajar tok lelaki ni pula. Mudah-mudahan orang datang ni bila dia tengok bini dia berjuruh, bini dia orang panggil soleh, mukmin ke apa sekali, dia akan lembut hati dia. Itu dia tu. Kata dia ceritanya, kana rajulu wa kanat 'adatun nisa'i fi salaf idza kharaja ar-rajulu min manzilihi taqul lahu imra'atuhu wa ibnatuhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'ala al-ju' wa ad-durr wa la nasbiru 'ala an-nar. Kata dia orang puan jami hari tu. Tu yang kita ni bawa cerita orang jami hari tu, orang puan jami hari tu. Kana rajul, bila seorang tu lelaki keluar daripada rumah untuk cari rezeki, untuk cari makan yang kita panggil, orang tina dia atas apa pintu dan pesan pada dia tu lelaki. Sama ada orang tina dia sendiri pesan ataupun anak puan dia pesan, iyyaka wa kasbal haram. Abang ingat sikit, jangan duk cari pitih melalui cara haram. Fa inna nasbiru 'ala ad-du' wa ad-durri. Kerana kami di rumah ni, baik ambo sebagai isteri, anak-anak sebagai anak-anak, kami boleh lapar dan boleh susah, tapi wala nasbiru 'ala an-nar, tapi kami tak boleh ni api neraka. Bila abang buat balik barang harta tak baik, maka ambo terpaksa makan, ambo terpaksa minum, ambo terpaksa pakai. Barang ni sah neraka. Jadi pada duk masuk neraka, baik kita berlapar lah abang. Walaupun boleh makan lebih kurang, tak apa, lapar-lapar sikit pun tak apa, makan tak sedap sikit pun tak apa. Kami, kata retina, kami anak-beranak boleh dengan susah yang makan lapar tak apa. Tapi nak masuk neraka ke dia asal boleh makan sedap, minta maaf lah abang, ambo tak si. Ni orang retina damai hari tu. Selalu pesan ke tok lelaki pagi hari, bila tok lelaki start mutu mana nak buat kerja tu, dia boleh ingat dari tu. Jadi perempuan macam ni orang panggil perempuan yang soleh. Peringat semua ke tok lelaki. Hasil daripada tok lelaki dia beringat tak cari harta yang haram, maka dia pun jadi selamat makan harta halal. Bini dia pun selamat kerana makan halal. Anak cucu dia pun selamat kerana makan bagi halal. Itu dia. So, yang keduanya, wa hamma rajulun min as-salafi bis-safar fakariha jiranuhu safarahu. Faqala li zawjatihi lima tardayna bi safarihi wa lam yada' laki nafaqatan. Cerita saya lagi berkata tadi. Satu orang zaman hari tu nak pergi jalan jauh. Jiran-jiran dia ni tak setuju dia ni pergi. Kerana boleh jadi jiran dia tahu kalau tok lelaki dia tak ada rumah tak? Makan minum rumah orang ni tak? Tak ada lah. Maka pokok dia lah kena tanggung pula. Dekat dah orang jiran sudah. Jadi bila jiran-jiran yang khabar kata tok lelaki kawan nak pergi jalan jauh tak? Pakat gaya lah. Jangan duduk jauh lah. Lalu pokok ni kata, kakung kata, Bapa yang mu setuju tok lakimu pergi jauh, sedangkan tok lakimu tidak tinggal pitih mak kamu. Walam yada' laki nafaqatan, tok lakimu tidak tinggal pitih sama dua keseria dua untuk nak pergi jalan jauh ni. Faqalat zawji منذ عرفته akalan wa ma عرفته razzaqan wa li rabbun razzaqun. Bininya kata, dia nak pergi jalan jauh ikut dia lah. Dia nak tinggal piti, tak usah tinggal piti, ikut dia lah. Kerana kata dia sejak ambo belaki bininya dia ni, ambo tahu dia ni jom makan je, bukan jom beri rezeki je tadi. Kata bini. Sekat-sekat ambo belaki bininya dia, ambo tahu dia ni cumanya jom makan, tidak jom beri rezeki. Yang beri rezekinya Allah, bukan tok lelaki ambo. Hai muslimat hanya lagi ni. Muslimat. Kalau jumpa perempuan lagu ni ngak boleh lah ni buat apa panggil buat bini, buat isteri, buat mok bagi anak, boleh lah ni. Panjang lagi cerita dia ni, kita baca sekat dulu.
Asal kita sapa dah.